far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done
Al-Asqalani telah menyatakan hadis ini hasan, tetapi Syekh Albani telah menyatakan hadis ini sebagai dhaif. Dia kata kesimpulannya, hadis ini menjadi perselisihan hangat di kalangan para ulama hadis mengenai statusnya, iaitu sama ada sahih ataupun dhaif. Jadi sebenarnya kita kena ambil ataupun kita kena faham dulu status sahih dengan dhaif. Apabila hadis itu dihukumkan sebagai sahih, maka ianya boleh dibuat sebagai hujjah dan dalil. Tetapi apabila ianya telah diturunkan statusnya menjadi dhaif, maka bagi saya ataupun bagi kebanyakan, maknanya pendapat ulama-ulama hadis dalam bidang ilmu hadis, mereka menyatakan hadis dhaif ini masih boleh diterima. Maknanya ia masih boleh digunakan kalaulah ianya di dalam ruang lingkup, maknanya berkenaan dengan fadailul a'mal, iaitu di dalam nak menceritakan tentang maknanya kelebihan-kelebihan di dalam satu amalan. Jadi maknanya bagi saya dalam hal ni tidak menjadi masalah lah. Kita jangan ambil maknanya perselisihan itu sama ada ia sahih ataupun dhaif, tetapi maknanya di dalam hal untuk kita nak mohon perlindungan daripada azab neraka ni adalah merupakan satu perkara yang begitu penting. Kita tahu neraka Allah SWT ni adalah merupakan satu perkara yang bukan boleh dipermainkan. Azab neraka Allah SWT ini bukan satu benda yang maknanya seperti benda-benda kesusahan ataupun kesengsaraan azab yang kita terima atas dunia ni. Ianya adalah merupakan satu maknanya apa, benda yang amat ditakuti oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana beliau bila telah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj kepada beliau, bila dipertontonkan, diperlihatkan bagaimanakah dahsyat dan betapa ngerinya neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bagaimana Rasulullah ni adalah orang yang paling kuat dan paling maknanya apa, itqan ataupun bersungguh-sungguh di dalam nak melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi nak bercakap pun, mana beliau hanya bercakap tentang perkara-perkara yang perlu. Kerana Nabi tahu maknanya apa, daripada lisan ni, daripada lidah kita ni, kalau kita tak jaga, maknanya ia boleh maknanya apa, mudah untuk kita nak mendapatkan pahala dan juga dosa daripada lidah kita. Tak payah kita nak buat maknanya benda-benda yang pergerakan yang lebih besar daripada itu, nak berjalan dan juga sebagainya. Daripada kita duduk pun dengan lidah kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita boleh dapat pahala. Kemudian daripada lidah kita bercakap tentang satu perkara, mengumpat orang, menghina orang, mengeji orang, mengata orang dan juga sebagainya, maka ianya juga boleh mendatangkan dosa yang boleh menyebabkan kita esok diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Di bagaimana Rasulullah SAW nampak gambaran-gambaran daripada akibat daripada maknanya apa, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Nampak sekian orang yang mengumpat macam mana azab, sekian orang yang meninggalkan solat, orang yang melengahkan solat sekian. Nabi nampak bagaimana orang-orang yang memakan riba, bagaimana orang menerima rasuah dan juga sebagainya. Maka Nabi telah diperlihatkan. Sebab itu Nabi sentiasa dalam apa pun dua, sentiasa mengingatkan manusia supaya bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya azab neraka ni ataupun neraka ni adalah merupakan satu perkara yang perlu kita kena amat takuti, kerana ia adalah merupakan amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa pun dua, lebih-lebih lagi selepas daripada solat, maka sewajarnya kita kena memohon perlindungan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini kata
Albani dia kata dhaif. Ia berpunca daripada perselisihan mereka mengenai siapakah sebenarnya perawi hadis ini dari kalangan tabi'in. Maknanya kita tahu hadis tu daripada Rasulullah, kemudian siapa yang riwayatkan? Sahabat. Lepas sahabat siapa? Tabi'in. Maka dia akan berturut-turutan sampailah ke zaman kita pada hari ini. Itu maknanya jalan periwayatan hadis. Jadi tabi'in ni dia adalah generasi yang ketiga. Lepas Rasulullah, sahabat. Lepas sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in ni saya dah cerita banyak kali, dia adalah orang yang lama bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapat title sebagai tabi'in. Antara nama perawi tabi'in ini adalah Al-Haris bin Muslim bin Al-Haris, atau ianya Muslim bin Haris bin Muslim, yang telah mengambil hadis daripada ayahnya yang menjadi sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada masalah dia masa dekat tabi'in ni. Maknanya sama ada dia ambil hadis daripada ayah dia. Ayah dia siapa? Iaitu sahabat, iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimanakah dakwaan-dakwaan palsu ataupun dakwaan-dakwaan yang tidak dapat diterima oleh kita sebagai umat Islam, bagaimanakah ada setengah daripada segelintir umat Islam yang terpengaruh, mereka cuba untuk nak, maknanya apa, cuba nak menimbang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan akal fikiran mereka. Maka mereka menyatakan bagaimana perkataan yang telah berlaku, yang telah diucapkan 1400 tahun dahulu, bagaimana ianya boleh selamat sampai di zaman kita pada hari ini. Dan mereka cuba membawa hujah-hujah yang maknanya mengikut, maknanya apa, logik akal fikiran mereka. Jadi mereka kata, kenapa ada hadis ni macam ni? Ini Nabi cakap juga, dia kata ada hadis Nabi cakap macam ni juga, dua-dua hadis sahih. Jadi bagaimana kita nak terima? Jadi ini golongan-golongan yang disebut sebagai anti hadis. Mereka cuba membawakan keraguan-keraguan, sedangkan kita tahu maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara khususnya Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan firman ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat dalam apa yang sedang kita perbincangkan pada malam ini, maknanya bagaimana ulama-ulama yang pakar di dalam bidang ilmu hadis ni, maknanya mereka ni sangat berhati-hati, sampai nama orang tu pun mereka akan kaji betul-betul, mereka akan teliti betul-betul, mereka akan lihat betul-betul, mereka kaji bukan hanya daripada maknanya pendengaran mereka, dengar kata contoh yang sedang kita bincangkan Muslim bin Al-Harith ini sekian-sekian, mereka akan tengok siapa dia, bagaimana perwatakan dia, bagaimana kelakuan dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana maknanya sifat dia ataupun bagaimana kedudukan dia, amal ibadah dia, dan bagaimana kedudukan dia bersama dengan manusia. Semua dilihat. Ada ilmu tentang rijal, ilmu tentang maknanya apa, nama-nama periwayat hadis ini, maka akan ditengok sifat dia macam mana. Sekian, adakah dia adil, adakah dia ini orang yang mempunyai maknanya apa, kita panggil sifat yang amanah. Semuanya diperbincangkan. Jadi bukan sewenang-wenangnya kita nak kata ini Rasulullah SAW, ini hadis Rasulullah SAW. Maknanya dalam zaman yang canggih ni kita perlu maknanya apa, berhati-hati supaya kita tidak menyatakan ataupun mengatakan ataupun kita menyandarkan sesuatu perkara itu dengan tanpa ada usul periksa, dengan tanpa ada sandaran yang kukuh, maka kita kata Rasulullah SAW kata. Ini kita kena berhati-hati, kerana kita takut kita menyatakan sesuatu perkara yang bukan datang daripada Rasulullah. Kalau datang dalam hadis yang sahih mutawatir menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang melakukan pendustaan, pembohongan
dalam keadaan dia tahu, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sampai satu nama yang maknanya apa, ada perselisihan pun mereka akan kaji dan mereka akan kupas dan mereka akan maknanya apa, bedah siasat betul-betul siapa dia. Jadi dalam hal ini Al-Hafiz Ibn Hajar kata hadisnya hasan, dan Syekh Al-Albani kata hadisnya dhaif. Hadis tentang kelebihan-kelebihan, maknanya selepas daripada solat kita memohon perlindungan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan bahawa perawi tabi'in ini namanya Al-Haris, maka ayahnya yang merupakan sahabat dan berperanan mengambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muslim bin Haris. Kalau perawi tabi'in namanya ialah Muslim, maka ayahnya bernama Al-Haris bin Muslim. Cuba kita perhatikan kenyataan perkaran kitab Aunul Ma'bud mengenai perselisihan ini. Katanya, qala Ibnu Musaffa qala sami'tu al-Harith bin Muslim bin al-Harith, wa amma ghayruhu faqala Muslim bin al-Harith bin Muslim, qala al-Mundhiri qila fi Muslim bin al-Harith wa qila al-Harith bin Muslim bin al-Harith, wa sahha ghayru wahidin annahu Muslim bin al-Harith. وسئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن الحارث بن مسلم فقال الصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه. وقال أبو حاتم الرازي الحارث بن مسلم تابعي. وقال الدارقطني مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم مجهول لا يحدث عن أبيه إلا هو. Jadi pengarang kitab Aunul Ma'bud dia telah cerita semua apa punca perselisihan tentang nama ni. Kata Muslim ni sekian, kata Al-Harith ni macam ni. Maka dia kata, berkata Ibnu Al-Musaffa, aku telah mendengar Al-Harith bin Muslim bin Al-Harith. Sementara ulama lain pula menyatakan perawinya ialah Muslim bin Al-Harith bin Muslim. Berkata Al-Mundhiri, ada ulama yang mengatakan perawinya ialah Muslim bin Al-Harith. Pening semua yang dengar nama belit sana belit sini kan. Ini belum belajar lagi, baru ni yang dah siap ni. Saya baca ni dah siap. Dah siap saring. Kan dah siap semua. Maknanya kalau kopi tu dah siap semua, dah tak ada seruput dah. Minum yang dah sedap, dah tak gula tu. Kan? Cuba bayangkan macam mana nak belajar ilmu ni. Macam mana dulu ulama-ulama dulu belajar ilmu berpuluh-puluh tahun. Ulama-ulama dulu, ya Allah, mengaji tak ada macam kita belajar baru diploma je, baru tak apa-apa dah belagak dah. Itu tak betul, ini tak betul, ini bid'ah, ini. Ya Allah, parah betul. Ulama dulu, ya Allah, mengaji berpuluh-puluh tahun, mengarang kitab berbelas-belas tahun. Ni pasal nama ni pun dikaji sampai macam tu. Kita tak payahlah buang masa je. Maknanya betapa amanahnya ulama-ulama dulu ni, betapa jujurnya mereka ini di dalam nak memelihara dan nak memurnikan hadis Rasulullah SAW. Sampai benda-benda yang kecil pun mereka akan kaji dan mereka akan timbang dan mereka akan tengok, kerana mereka sangat-sangat takut. Kerana mereka sangat-sangat maknanya apa, bimbang untuk nak mewariskan maknanya perkara-perkara yang mereka telah lengkapkan itu daripada pemerhatian mereka, daripada maknanya apa, penelitian dan juga daripada pengajian mereka, daripada pengumpulan mereka dan sebagainya. Maka itulah yang datang kepada kita pada hari ini. Bukan mereka sebenarnya. Bukan macam kita kadang-kadang nak buat satu benda, kadang-kadang tak ada usul periksa. Kadang-kadang kita pada hari ini nak cakap satu perkara tu, kadang-kadang kita pakar dalam satu bidang, bukan bidang dalam bidang yang lain. Ulama-ulama dulu tidak, mereka pakar dalam semua bidang ilmu, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sewajarnya kita pada hari ini kena hormat mereka, kena kasih mereka, kena maknanya sewajarnya menerima pandangan mereka, kerana mereka yang lebih faham dan tahu. Kita tengok orang mata pun tak tahu, kena tipu je.
Asalkan duit black money pun ramai yang kena tipu. Yang kena tipu tu pula ambil duit pula tu, kena tipu lagi, tak tahu duit tu palsu tak palsu kan. Nampak duit tu black money ni, sampai sekarang masih kena tipu lagi orang Malaysia ni. Pelik juga kita, masih kena tipu je black money dulu kan. Saya dulu pernah masa belajar dulu, masa dulu masih kuat lagi dalam belas-belas tahun yang lepas kan. Sampai ada orang tu sahabat juga kan, pakai jubah, pakai sorban, siap pakai selendang semua, duk taksub dengan benda-benda black money. Dia kata betul ni orang daripada negara apa dia bawa duit, dia kena cari satu bahan untuk nak cuci duit atau apa semua. Habis-habis, lama habis semua, kena kelentong, kena tipu. Dan kita ni kadang-kadang sembayang serban tu semua, tapi duit pun jalan ambil juga kan. Maknanya kita ni manusia biasa. Ini semua perhiasan dunia. Allah berkata zuina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin. Memang dah diciptakan kita manusia ni kasih kepada benda macam ni kan. Wanita ke apa ke, tak payahlah kata tak ada kita ni kalau tua ni tak apa, boleh salam tak ada apa kan. Tak ada apa lah, tak ada apa. Lebih-lebih kalau yang rijal, yang lelaki, tak apa, pakcik dah tua, tak ada nafsu, tak ada orang kata apa lagi, tua lagi, makin lah lagi. Tapi you kawan kat sini lah, kat sini semua bercahaya-cahaya, muka semua bagi belaka kot, insyaAllah kan. Nampak? Jadi maknanya sampai macam tu sekali. Jadi maknanya kita melihat bagaimana para ulama yang terdahulu, mereka amat amanah betul-betul. Mereka amat jaga betul-betul dalam perkara seperti ini, kerana mereka tahu silap kalau salah ni. Jadi kita pada hari ini sewajarnya kena hormat pada ulama yang terdahulu. Mereka telah memberikan waktu mereka, masa kita. Imam Nawawi itu sampai mati tak sempat nak kahwin, duk sibuk nak mengarang kitab pagi, petang, siang, malam nak menulis. Kita pada hari ini mau belajar, Imam Nawawi sesat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini biadab punya orang cakap macam ni. Awak tak tahu apa, belajar tak apa-apa semua, tiba-tiba kata ini sesat, Imam Nawawi punya akidah sesat. Allahu Akbar, subhanallah. Ini manusia-manusia yang tak tahu nak menghormati para ulama yang telah berkorban masa mereka, waktu mereka, kesenangan hidup mereka, segala-galanya mereka korban demi untuk kemudahan kita pada ini. Ambil kitab semua dah siap dah, baca je, amalkan je. Seperti apa yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Baru dengan nama berbelit, nama kejap jenis ini pun kita dah pening bagaimana nak belajar. Belajar pun bahasa Arab, kita kadang-kadang belajar baru sikit pun dah mulalah nak speaking apa semua kan. Tapi kadang kita tak tahu pun yang sesungguhnya bahasa Arab ini, Al-Quran ini adalah merupakan bahasa yang begitu luas, begitu indah. Jadi kan kita tahu satu makna tu, kita terjemah. Itulah keluar fatwa-fatwa songsang sekarang ni kan. Elok balik bayar tu dah haram, dia kata halal pula kalau buat transformasi. Inilah fatwa-fatwa yang sesat lagi menyesatkan kan. Nak ambil dalil kata istihalah, benda yang mubah. Kalau anggur mubah, cuka, itu istihalah, kita biar je. Tapi ni kalau kita campur kita buat tu, itu dah campur tangan daripada kita kan. Allahu Akbar. Zaman akhir zaman ni banyak fatwa-fatwa ataupun pendapat-pendapat yang merosakkan umat. Dalam semua umat pening kan. Dah tahu dah, dalam Al-Quran Allah dah sebut jelas. Ijtihad ni, dia kalau benda tak ada nas Al-Quran hadis, boleh. Tapi kalau benda dah nas sebut dalam Al-Quran, lahmul khinzir tu dah sebut dalam Al-Quran, apa lagi kita nak nas lagi? Apa nak ijtihad lagi? Dah Allah dah sebut dah haram, dah sebut dah najis, fa'innahu rijsun aw fisqan, semua Allah dah sebut dah. Apa lagi kita nak ubah? Dah cukup, benda dah jelas tak payahlah kita nak ubah-ubah pula perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran kata wala taqulu
lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Bukanlah nak menyatakan nak melawan ataupun saya nak menidakkan ataupun saya nak memperkecilkan bagi mereka-mereka yang mengeluarkan fatwa seperti ini, tetapi Allah dah beritahu dalam Quran dah, jangan kamu sifatkan, kamu kata sekian halal sekian haram untuk kamu nak mendapatkan sesuatu keuntungan ataupun kamu nak menipu daya dan juga sebagainya, kamu nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah dah beritahu orang yang menipu, innal ladina yaftaru, orang-orang yang melakukan pendustaan, pembohongan dengan mereka menyatakan sesuatu ini daripada Al-Quran, ini daripada sunnah, Allah menyatakan mereka sesekali tidak akan berjaya. Jadi kita kena hati-hati zaman ni kan. Pening kita, orang awam yang pening, kejap kata halal, kejap kata haram, mana satu yang betul kan? Ini masalah. Sebab itu kata Rasulullah SAW, pada akhir zaman ni kita nak pegang ni dengan agama ni macam pegang bara api. Al-jamr, seperti bara api. Ada pula sebab itu biarlah, sebab kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara ni mereka akan berusaha sedaya upaya mereka untuk nak menyesatkan umat Islam. Lebih-lebih lagi tak, antara perkara yang paling penting yang menyebabkan doa seseorang Islam itu diterima ataupun ditolak adalah di antaranya dengan makanan ni. Kan disebut dalam hadis sahih, disebut. Jadi kita kena jagalah. Memanglah kita tahu, takkanlah kita nak kaji betul-betul macam Microsoft pula, tengok semua kan macam tu mampu kau sampai mati dah tak makan kan. Pergi pula siasat pula macam skop apa tu, kau pergi tengok kat mana kan, tengok kilang kat mana, okey kat sini, pergi tengok mengintai semua. Tak adalah macam tu, mati lah kau bulu tak makan kan. Jadi maknanya kita tengok kepada apa yang perlu. Dan maknanya Rasulullah pernah beritahu jalan kepada kita, kamu tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang menenangkan jiwa, cukup kan. Kita umat Islam, saya rasa dalam negara kita ni, kita masih lagi orang cakap apa, boleh lagi makan lah bukanlah kita macam seperti luar negara tu kan. Banyak pula fatwa kata bila dah darurat boleh je makan, bismillah kata bismillah, ke sembelih tak sembelih, Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bila segala-galanya masuk di dalam badan kita ini benda-benda yang syubhah dan benda-benda yang haram dan juga sebagainya. Ini perkara yang perlu kita lihat hari ini umat Islam tak jaga. Jadi bila mereka makanan tak jaga, makan daripada syubhah, makan daripada yang haram, jadi bagaimana nak tutup aurat, bagaimana nak salat, bagaimana nak kuat iman kan. Bila lagi ni esok malam nisfu Syaban kan, Khamis malam Jumaat bersamaan dengan ibtida apa? Quratul Qadam, iaitu mulanya World Cup Piala Dunia. Nampak tak? Sedangkan malam nisfu Syaban ni elok kita buat amal ibadah, berdoa kan, duduk depan TV duduk berdoa. Brazil menang. Parah. Kita tengok macam mana bulan Ramadan kali ni. Tarawih macam mana? Tak tahulah, saya pun tak tahu jam waktu Brazil dengan Malaysia dia berapa jam. Kena kalau time tarawih kat sana tengah game, Allahu Akbar, terpaksa lah kena kunci semua pintu ni semua. Dengan semayang kunci semua tak boleh keluar. Sebab apa? Nak balik 8. Tak sempat 8 pun cabut. Mereka kawan sini yang tempat lain kat Brazil. Jadi Allah Akbar, saya tahun ni memang kuat dah, cabaran kita kuat. Sebab apa? Pertama, waktu panas siang kan. Kedua, bola lah. Allahu Akbar, duk pening nak semayang tarawih, nak buat qiyamul lail, nak buat tadarus. Allah, tadarus tak tahulah, tadarus lepas isyak, lepas tarawih kan. Tak apalah, anak balik dululah Syekh. Tak tadarus ke? Anak nak balik sebab malam anak nak buat qiyamul lail kat rumah anak. Kita betul buat kan. Nak main kita dengan benda-benda macam ni je habis. Nampak? Yahudi bagi sebiji bola tu hancur kita semua. Tak kira imam kata imam ke, ustaz kata ustaz ke apa, habis semua. Nampak? Ada yang bila pula sampai batal lah mengajar, batal lah itu, batal lah kuliah subuh kan confirm lah kan. Kalau ada pukul 4, pukul 5 semua mengantuk
Ya lagi ceramah pun cerita pasal bola pula. Main, nampak? Sebiji benda bola yang ditendang ke sana ke sini itu hancur semua kita. Hancur. Kan? Pening lintang pukang kita semua. Haru biru kita semua. Allah, pening kepala bulan Ramadan macam ni. Kenapa pening ni? Bola ni dah lah. Allahu Akbar. Tak apalah, kita pendekkanlah sembahyang tarawih kita, tak payahlah. Allahu Akbar. Nampak? Betapa dahsyatnya kita pada akhir zaman ni, maknanya serangan-serangan yang telah diserang kepada kita. Kan? Dengan benda bola, dengan benda hiburan, dengan segala-galanya, habis semua kita umat Islam. Habis. Ini sebab itulah memang benar kata sabda Rasulullah SAW, memang pada akhir zaman ini, sebab itu Nabi telah bagi ungkapan kepada kita, kata Rasulullah, kamu pegang dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, dan juga sunnah Khulafa' Rashidin. Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid, kamu pegang, kamu gigit, kamu kukuhkan betul-betul dengan gigi geraham, kamu pegang, jangan lepas. Kita pada hari ini lepas jauh, dah tegang sikit. Kita tidak istiqamah di dalam kita nak menunjukkan yang kita ni betul-betul ikut Al-Quran dan ikut betul-betul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh pergi kan daripada kita bincangkan tentang nama-nama orang hadis, jauh pergi sampai World Cup. Ceramah pun cerita World Cup juga dalam masjidnya. Bukan untuk peringatan dan peringatan, maknanya fikir betul-betul kita di bulan Ramadan ni nak dapatkan pahala ganjaran daripada Allah, nak dapatkan kemuliaan. Nanti dia berjawab, Ustaz, World Cup 5 tahun sekali, Ustaz, Ramadan tiap-tiap tahun. Ada pula jawapan tu, ada jawapan. Jangan tak ada. Ramadan tiap-tiap tahun, dia kata ini World Cup 5 tahun sekali, tak tahu hidup tak hidup. Ya Allah. Inilah kita pada akhir zaman ini. Macam-macam yang diserang kepada kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah berjanji dulu ni untuk sesatkan umat Islam. Mereka dah gunakan, mereka tahu cara untuk nak runtuhkan kekuatan umat Islam ni, runtuhkan akidah dan juga runtuhkan, maknanya apa, kekuatan pegangan mereka kepada Tuhan mereka. Dia yang mereka buat. Habis. Jadi tak ada apa yang nak cerita banyak lah. Cukup lah tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan kuatkan iman kita pada bulan Ramadan ni kan. Kalau boleh dia masuk dalam masjid, hilang dah bola-bola tu semua, tak fikir dah. Minta kepada Allah, ya Allah, bila aku pijak masjid, masuk ke kekal baca doa, lupa dah bola. Minta kepada Allah, kalau ada jampi, buat ada jampi supaya hilang ingatan kita kepada bola. Kalau bulan Ramadan tak ingat langsung. Ingat kepada Allah, ingat kepada pengampunan, ingat kepada rahmat Allah, ingat kepada maknanya apa, keseronokan, ingat kepada janji Allah, ingat kepada nikmat Allah dan surga Allah SWT. Itu je. Kan? Memang kalau benda macam ni ujian yang kuat, tetapi kita kena kuatkan semangat kita. Jadi mudah-mudahan supaya Ramadan yang datang ni, yang akan hampir kepada kita ni, akan kita dapat jadikan dia sebagai satu, maknanya apa, bonus yang berganda-ganda kepada kita. Untuk kita nak apa? Nak kumpulkan sebanyak mungkin bekalan kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat ini saja perkongsian dengan kita pada malam ini, dan juga ini adalah maknanya apa? Kuliah saya yang terakhir, bukan terakhir dunia ni. Maknanya terakhir kita tangguhkan dulu insya-Allah bulan Ramadan. Dan juga kita ni biasa kalau nak mohon maaf tunggu raya, sebenarnya bukan raya. Yang penting kita sebelum Ramadan tu kita nak minta maaf. Sebab kalau kita ada masalah dengan sahabat kita, dengan umat Islam, macam mana kita Ramadan? Macam mana kita nak buat amal ibadah? Jadi minta maaf tu sebelum Ramadan. Nak buat Ramadan ni, mana bila kita nak buat Ramadan, minta ampun, minta maaf dengan kawan kita, kita ada mengumpat dia, kita ada ambil barang diri, kita ada mengata diri, apa semua minta maaf dengan dia. Supaya apa? Bila kita buat amal ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saya dengan rendah hati, maka saya mohon maafan kepada para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, kalau ada salah, terkasar dan sebagainya. Saya dengan penuh rendah diri dan ikhlas
Mohon ampun kepada semua dan juga mudah-mudahan yang paling penting kita mohon ampun tidak lain dan tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doa agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Kita dapat Allah bagi taufik hidayah kepada kita, dapat baca Al-Quran, dapat salat sunat tarawih sampai habis. Dapat buat qiyamul lail kat masjid. Bukan qiyamul lail kat rumah. Kat rumah tu qiyamul lail nanti jadinya. Kat masjid. Dan juga moga Allah SWT jadikan kita dalam Ramadan insyaAllah dapat rahmat, dapat maghfirah dan dapat pembebasan neraka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berikan rahmat dan maghfirah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya kami insan yang lemah, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, kami lemah, ya Allah, di dalam melaksanakan tanggungjawab kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah, dan juga sampaikanlah kami, ya Allah, kurniakanlah peluang kepada kami untuk kami sama-sama dapat beramal ibadah, berpuasa, salat sunat tarawih pada bulan Ramadan mubarak nanti, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Allah, kurniakanlah umur kepada kami, ya Allah, kurniakanlah kesehatan kepada kami, ya Allah, dan juga kurniakanlah kekuatan keimanan kepada diri kami, ya Allah, agar kami dapat, ya Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah kepada-Mu, ya Allah, dan juga pelihara diri kami, ya Allah, daripada godaan syaitan, ya Allah, dan juga apa-apa, ya Allah, yang akan mengganggu kami, ya Allah, dalam kami nak melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan yang mulia nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, terimalah segala amalan soleh kami, ya Allah, dan jadikan ia sebagai salihal amal di kami pada hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, ya Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada sifat kemunafikan, ya Allah, daripada sifat kepura-puraan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, peliharalah amalan kami daripada, ya Allah, sifat riya, ujub, takabur dan juga sebagainya, ya Allah. Dan juga, ya Allah, peliharalah mata kami daripada melakukan pengkhianatan, ya Allah, melihat dan memandang perkara yang telah diharamkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada diri kami, ya Allah, kepada para pemimpin kami, Allah, ke arah jalan yang diraih oleh-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.